Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kepada yang terhormat asatizah, para alim ulama, para a'immah di luar sana, wabil khusus kepada segenap ini talabah ataupun santri-santri pelajar IRG yang setia mendengari atau mengikuti pengajian daurah kita Al-Anwar Al-Bahiyah karangan Abu Yasir Muhammad Ali Al-Maliki, yang mana insya-Allah pada hari ini kita meneruskan pada muka surat 53 yang bahasa Melayu, dan ini merupakan daurah terakhir pada sesi kali ini dan insya-Allah kita khatamkan pada hari ini. Jadi beberapa pengajaran yang kita dapatkan daripada kisah Isra wal Mi'raj yang telah kita sebutkan ini, kita mulakan dengan nombor 6, iaitu sesungguhnya mukjizat para nabi tidak kekal dan berlalu. Sedangkan mukjizat Rasulullah SAW, pemimpin umat terdahulu dan umat-umat akhir zaman, iaitu sallallahu alaihi wasallam, iaitu Al-Quran kekal sampai hari kiamat. Jadi hadirin wa hadirat hafizakumullah, ini menunjukkan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah diutus ke bumi ini, iaitu diutus kepada kita semua, dan dia akan menasakh segala apa? Iaitu segala ajaran-ajaran para anbiya, para nabi yang terdahulu. Maka yang nombor 7, batu. Jadi bukti dia apa? Sebelum tu bukti dia mukjizat para nabi SAW yang lain alaihi salam, iaitu seperti mukjizat boleh membelahnya laut, mukjizat boleh menurunkan makanan dari langit, mukjizat seperti menghidupkan orang yang telah mati. Itu semua pada hari ini kita tak nampak mukjizat tersebut. Tak ada, tak nampak. Jadi dia tidak kekal. Berbeza dengan Rasulullah SAW. Kenapa? Nabi Muhammad SAW mukjizat di Al-Quran, dan Al-Quran itu sampai hari ini kita dapat menyaksikan kebenaran Al-Quran itu sendiri. Yang nombor 7 adalah batu memberi salam kepada Rasulullah SAW dan pelepah kurma menangis kepada Rasulullah SAW. Ini termasuk mukjizat Nabi Muhammad SAW. Kisah iaitu dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW dulu kalau bagi khutbah selalu sandar ke sebuah pohon kurma yang ada di Masjid Nabawi. Yang ada pohon kurma yang lalu bersandar untuk memberi khutbah dan lain-lain. Ketika dibinakan mimbar, maka Rasulullah SAW tidak perlu lagi untuk menyandar di pohon kurma, tapi boleh naik ke atas mimbar. Dan ini menyebabkan pohon kurma itu rasa sedih kerana selama ini dia tasyarruf, dia mendapat kehormatan di mana Rasulullah SAW dapat bersandar ke pohon kurma dan tidak lagi. Maknanya dia menangis. Ini. Rasulullah SAW mendengar perkara tersebut. Sesungguhnya ada mukjizat Rasulullah SAW yang lebih hebat daripada mukjizat Nabi-Nabi yang lain, seperti memancarnya air daripada celah jari jemari. Itu lebih menakjubkan daripada memancarnya air dari batu, kerana ada jenis batu yang boleh memancarkan air. Sedangkan mukjizat Rasulullah SAW memancarkan air dari celah jari itu lebih menakjubkan daripada mukjizat Nabi Musa AS, iaitu memancarkan air dari batu. Kerana apa? Nabi Musa AS dia memiliki suatu mukjizat di mana tongkatnya ketika dipukul di batu, batu itu keluar air. Kita ingat kan kisah waktu dia lari dengan Israel daripada Fir'aun, lalu mereka ingin air, maka dicucuk dari kat batu, batu itu keluar air. Dan dibandingkan dengan Rasulullah SAW, mukjizat dia adalah di mana Rasulullah SAW mengeluarkan air dari celah-celah jari ini. Jadi dimasukkan dalam itu, akhirnya keluar air. Ini para sahabat menyaksikan mukjizat tersebut. Lalu apa bedanya antara mukjizat Nabi Musa dengan Rasulullah SAW? Sebenarnya mukjizat Nabi Musa memang hebat, tapi tidak sehebat Rasulullah SAW, kerana Rasulullah SAW mengeluarkan air dari jari. Sedangkan Nabi Musa AS dia dari batu. Dan dari batu perkara tersebut harus terjadi. Masa harus terjadi itu biasa terjadi. Ada, mungkin tak banyak, tapi kita tahu mata air kadang keluar daripada batu. Maksud dia kalau batu besar, lepas tu dalam dari batu, melalui batu tersebut keluar air. Mana tahu kalau dekat bawah dia memang ada mata air, dan akhirnya air itu keluar dari celah-celah batu dan keluar sampai daripada batu tersebut. Itu yang dimaksud dengan nombor 8 ini.
Yang kesembilan, sesungguhnya Allah SWT menulis pahala bagi setiap Nabi sesuai dengan amal, perilaku dan perkataan umatnya. Dan umat Nabi Muhammad SAW adalah separuh penghuni syurga. Allah SWT telah memberi khabar bahawa sesungguhnya umat Muhammad SAW adalah sebaik-baik umat bagi manusia. Umat Nabi Muhammad SAW menjadi sebaik-baik umat disebabkan oleh ilmu, perilaku, perkataan dan amal perbuatannya. Tidaklah ada ilmu, akhlak, ibadah, perkataan atau apa sahaja yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, melainkan Rasulullah SAW telah menunjukkannya dan baginya pahala daripada amal tersebut berdasarkan sabda Rasulullah SAW, man da'a ila huda kana lahu minal ajri misal ujur. Lalu dia kata di sini, barang siapa yang mengajak kepada petunjuk, maka baginya pahala seperti pahala semua orang yang mengikutinya, dengan tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun. Maksud dia apa, tuan-tuan dan puan-puan? Ini menunjukkan bahawa umat Nabi Muhammad SAW memiliki makanah, memiliki keistimewaan berbeza dengan orang-orang yang lain. Nah, maksudnya dengan umat yang lain. Di mana umat yang lain tidak memenuhi syurga. Yang memenuhi syurga itu lebih dari separuh adalah umat Rasulullah SAW. Kerana apa? Umat Rasulullah SAW dibekali dengan ilmu, akhlak, perbuatan dan amal yang akan berlipat ganda. Kalau umat lain tidak ada. Jadi ini menunjukkan kehebatan umat Nabi Muhammad SAW. Sebab tu kena beli satu lagi kitab, kalau boleh ARG kena terjemahkan, iaitu kitab tersebut dipanggil dengan Khasa'isun Nubuwah atau Khasa'isul Ummati Ummati Muhammadiyah, something like that, yang dikarang oleh Abu Yasir Muhammad Al-Maliki juga, yang mana dalam kitab tersebut dia mensyarahkan, menceritakan bahawa di manakah keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW. Kita patut bangga. Dalam hal ini jelas bahawa, tengoklah, umat Nabi Muhammad SAW ketika setelah Nabi Muhammad mengarang kitab ilmu yang memiliki khazanah, Masya Allah, mengalahkan bangsa lain, mengalahkan agama lain, mengalahkan umat lain dari berbagai mazhab. Kitab yang tebal-tebal, yang hebat, tersebar seluruh dunia. Manuskripnya, Masya Allah. Itu menunjukkan bahawa Islam adalah agama ilmu. Tidak ada seorang Nabi pun yang sampai kepada derajat ini melainkan Rasulullah SAW. Lalu disebutkan dalam sebuah hadis, semua makhluk adalah tanggungan Allah SWT. Dan makhluk yang paling dicintai oleh Allah SWT adalah yang paling bermanfaat kepada tanggungannya. Hadis riwayat Al-Bazzar dan Abu Ya'la. Ketika Rasulullah SAW memberi kemanfaatan kepada separuh penghuni syurga dan Nabi-Nabi yang lain, itu hanya manfaat kepada sebagian. Itu sesuai dengan derajatnya, dengan memberi kemanfaatan kepada makhluk. Tidak ada seorang yang arif tentang umatnya kecuali Rasulullah SAW. Telah mendapat kemakrifatan tersebut ditambah dengan kemakrifan Rasulullah SAW sendiri. Ini iaitu umat khasais, umat An-Nabawiyah atau umat Muhammadiyah. Dan tidak ada seorang yang mempunyai perilaku yang baik daripada umatnya melainkan Rasulullah SAW mendapat pahala seperti orang tersebut ditambah dengan pahala perilaku Rasulullah SAW. Jadi kalau ada yang buat, maka pahala itu jariah. Kalau kita kata ada pahala jariah, pun ada dosa jariah. Dalam hal ini pahala dia jariah. Ada orang man sanna sunatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Ini. Siapa yang membuat tradisi yang baik, maka orang itu akan mendapat pahala ganjaran perbuatan tersebut dan perbuatan yang orang yang ikut perbuatan tersebut. Contoh dia, kita melakukan, iaitu dalam keadaan musim pancaroba ini, kita tetap setia istiqamah dengan mengaji, dan mana perbuatan ini diteruskan oleh orang yang datang setelahnya meniru perbuatan yang baik ini, maka insya-Allah amal jariah, yang mana amal terus mengalir, terus mengalir. Dan tidak ada perkataan yang diucapkan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT kecuali Rasulullah SAW mendapat pahala atas perkataan tersebut, ditambah dengan perkataan dan penyampai risalah Rasulullah SAW sendiri. Seperti kita yang menyambung lidah Nabi Muhammad SAW, menyambung ilmu beliau. Dan tidaklah ada satu amal yang mendekatkan diri kepada Allah SWT berupa solat, zakat, memerdekakan hamba, jihad, amal-amal kebaikan dan kebajikan, zikir, sabar, memaafkan dan mengikhlaskan, kecuali bagi Rasulullah SAW pahala orang yang mengamalkan ditambah dengan pahala Rasulullah SAW sendiri. Terus
Tidaklah ada satu derajat tertinggi yang diraih oleh umatnya dengan petunjuk dan tuntunannya kecuali bagi baginda pahala ditambah derajat dan martabat Rasulullah SAW sendiri. Nah ini, dan pahala tersebut akan berlipat ganda kerana sungguhnya barang siapa dari umatnya yang mengajak kepada petunjuk atau mengajak kepada suatu perbuatan yang baik, maka bagi baginda pahala sesuai dengan banyaknya orang yang mengamalkan amal tersebut. Kemudian pahala ini akan berlipat ganda bagi Rasulullah SAW kerana baginda yang menunjukkan dan menuntun kepada amal tersebut. Kerana itulah Nabi Musa AS menangis pada malam Isra' Mi'raj kerana rasa cemburu kepada baginda Muhammad SAW disebabkan jumlah umat Rasulullah SAW yang masuk ke dalam syurga lebih banyak dibanding umat Nabi Musa AS. Walaupun umat Nabi Musa itu berjalan dari mula Nabi Musa, Bani Israel turun sampailah kepada Nabi Isa AS. Sumpah Nabi Isa dah inqata'a, telah tertutup. Ini. Tapi pahala tersebut terus. Hakikat dia masih terus. Kenapa? Bukan turun Nabi Musa, bukan. Dia berhenti kepada Nabi Isa AS. Lalu datang Nabi Muhammad SAW. Lalu datang Nabi Isa. Nabi Isa kepada Nabi Isa. Lepas tu datang kepada Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad ni terus sampai hari ini. Walaupun kita kata, Ustaz, umat Nabi Musa AS dah 3,000 tahun. Atau 4,000 tahun. Mungkin. Kan? Seperti yang disebutkan oleh ulama. 3,000 atau 4,000 tahun atau 5,000 tahun. Maka dalam hal ini, umat mereka masih tidak setanding dengan umat Nabi Muhammad SAW kerana kita masih amal jariah itu terus. Sebab itu kita paling banyak. Disebabkan jumlah umat Nabi SAW masuk dalam syurga lebih banyak daripada umat Nabi Musa AS. Akan tetapi Nabi Musa menangis bukan kerana hasad seperti disangka oleh sebagian orang yang tidak faham. Orang yang tak faham dia kata nangis. Nangis sebab apa? Sebab hasad lah. Jealous kenapa Nabi Muhammad lebih tinggi daripada Nabi Musa. Bukan. Para anbiya mereka dibersihkan daripada sifat-sifat yang terkeji. Kerana apa? Mereka memiliki sifat amanah. Iaitu apakah amanah? Mereka tidak akan melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT. Dan hasad dengki adalah termasuk yang dilarang oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iaitu mereka tidak akan melakukan perkara yang dosa, sama ada kecil ataupun besar ataupun khilaful aula dan lain-lain. Yang ke-10, sesungguhnya Allah SWT mengutus setiap Nabi khusus bagi umatnya. Dan Allah SWT mengutus Rasulullah SAW kepada seluruh umatnya dan jin. Setiap Nabi mendapatkan pahala menyampaikan dakwah khusus bagi umatnya. Sedangkan Rasulullah SAW mendapatkan pahala menyampaikan dakwah daripada seluruh umat yang mana Rasulullah SAW diutus kepada mereka. Allah berfirman, "Lau syi'na la ba'asna fi kulli qaryatin nadhira." Dan kalau kami kehendaki, tentulah kami utuskan dalam tiap-tiap negeri seorang Rasul pemberi amaran. Ini. Lalu kemudian Allah SWT tersebut adalah seandainya kurniaan Allah SWT tersebut adalah seandainya Allah SWT mengutus pada setiap negeri seorang pemberi peringatan, maka Rasulullah SAW hanya akan mendapatkan pahala menyampaikan peringatan kepada penduduk negerinya sendiri. Yang ke-11, sesungguhnya Allah SWT berdialog dengan Nabi Musa AS di Bukit Turusina dan di Wadi Muqaddas. Dan berdialog dengan Rasulullah SAW di atas Sidratul Muntaha, iaitu makam yang sangat tertinggi. Ini keistimewaan. Nabi Muhammad SAW dapat berdialog, iaitu berhubungan dengan Allah SWT secara langsung tanpa perantaraan Malaikat Jibril alaihissalam, yang mana bezanya dengan Nabi Musa di Bukit Turusina. Sedangkan Rasulullah SAW berada di Sidratul Muntaha. Ini kehebatan dia. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, kita adalah penduduk dunia yang terakhir dan menjadi yang pertama dibangkitkan di hari kiamat sebelum makhluk yang lain. Ini keistimewaan Nabi Muhammad SAW. Kerana dia Nabi yang terakhir. Tidak ada Nabi lagi setelah ini. Berarti dia umat terakhir. Maksud dia umat Nabi Muhammad ini adalah umat terakhir. Tapi justru ketika mahsyar nanti, kita yang pertama sekali dibangkitkan dan kita pertama sekali yang dihisap, dan kita yang pertama sekali akan masuk syurga tanpa hisap bagi yang dipilih, dan akan berjalan di sirat bagi yang bagi yang lain akan berjalan di sirat yang pertama. Walaupun kita umat yang terakhir. Jadi kita umat yang tak perlu tunggu lama. Berbeza dengan umat-umat yang terdahulu, mereka terpaksa berada di alam barzah dengan waktu yang sangat lama
tunggu sampai untuk dibangkitkan. Dan bila dibangkitkan nanti, mereka bukan yang pertama jalan di atas sirat. Justru umat Nabi Muhammad SAW lah yang pertama. Sesungguhnya Rasulullah SAW ketika menyebut ketika menyebut kepimpinan yang mutlak dihubungkan dengan hari kiamat, Rasulullah SAW bersabda, iaitu apa? Ana sayyidu waladi Adama yaumal qiyamah. Ini. Bahawa aku adalah pemimpin bagi anak Adam di hari kiamat dan menjadi orang yang pertama dibangkitkan daripada kubur. Hadis riwayat Muslim. Sesungguhnya Rasulullah SAW diberi khabar bahawa bahagia disenangi oleh seluruh makhluk pada hari kiamat, termasuklah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini jelas dan menunjukkan sungguhnya Rasulullah SAW bersabda, iaitu mintalah kepada Allah untukku wasilah. Sesungguhnya wasilah itu adalah kedudukan di sisi Tuhan yang tidak diberikan kecuali untuk seorang hamba sahaja dari hamba-hamba Allah SWT, dan aku mohon agar hamba tersebut adalah aku. Barang siapa yang minta wasilah untukku, wajib ke atasnya syafaatku. Hadis riwayat Muslim. Okey, yang ke-16, sesungguhnya ada 70,000 orang daripada umatnya akan masuk ke dalam syurga tanpa hisap. Ini yang telah saya sebutkan, iaitu keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW, di mana 70,000 daripada umatnya akan masuk ke dalam syurga bighairi hisap. Keutamaan ini tidak ada pada umat Nabi yang lain. Sesungguhnya Telaga Kausar diberikan kepada Rasulullah SAW di syurga, dan Telaga Haud diberikan kepada Rasulullah SAW di Mauqif, iaitu Mauqif tempat berdiri sebelum masuk ke dalam syurga. Ini adalah keistimewaan Nabi Muhammad SAW. Semuanya dimiliki oleh Rasulullah SAW yang Allah berikan kepadanya. Sabda Rasulullah SAW, nahnul akhirun nasabiqun. Kami adalah umat yang akhir dan yang pertama, yakni yang akhir zamannya, yang pertama kelebihan dan keutamaannya. Hadis riwayat Muslim. Ke-19, sesungguhnya dihalalkan ghanimah, harta rampasan perang kepada Rasulullah SAW. Tidak dihalalkan bagi para nabi sebelumnya dan barisan saf umatnya, seperti barisan saf para malaikat. Bumi dijadikan tempat sujud bagi baginda Rasulullah SAW, dan debunya adalah suci. Okey. Lalu pengajaran yang dapat diambil daripada solat. Sekarang adalah hikmah daripada disyariatkannya solat. Pelajaran terpenting yang diambil daripada perjalanan Isra' dan Mi'raj ini adalah pelajaran solat. Antara kefarduan solat dan mukjizat Isra' dan Mi'raj ada kaitan yang kuat. Solat juga boleh disebut sebagai Mi'rajir Ruh, iaitu Mi'raj Rasulullah SAW dengan jasad dan ruhnya ke langit adalah satu mukjizat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas. Mukjizat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah mengurniakan bagi umat Nabi Muhammad SAW Mi'raj Ruh setiap hari 5 kali. Di mana Mi'raj Ruh dia? Kita melakukan solat ini diibaratkan sebagai Mi'raj kita. Kita seolah-olah naikkan ruh kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, naik ke Sidratul Muntaha, seperti apa yang Rasulullah SAW dapatkan daripada iaitu wahyu, daripada perintah Allah SWT untuk mewajibkan atau memfardukan solat 5 waktu. Dengan Mi'raj Ruh ini, mereka meninggalkan hawa nafsu dan syahwat, dan mereka menyaksikan keagungan, kekuasaan dan keesaan Allah SWT, dan menjadi sesuatu yang mendorong mereka untuk menjadi pemimpin di dunia, tidak dengan cara penghambaan, pemaksaan, penindasan, tetapi dengan cara yang bagus, mulia, suci, bersih, dan dengan cara solat. Okey. Solat bukanlah hanya sekadar hal yang mati ataupun pergerakan yang tidak ada makna. Kita jangan ingat solat tu macam dah selesai. Dia ada makna-makna tertentu. Okey. Tetapi ia adalah madrasah yang mendidik. Dia ibarat sebagai suatu madrasah, sebagai tempat yang akan mendidik umat Nabi Muhammad SAW. Orang-orang yang beriman dengan makna-makna kebaikan yang tinggi, cinta dan fadilat-fadilat di dalam kesempitan, susah dan senang dalam kehidupan, di dalam kesempitan, kekacauan dan kekejaman dalam kehidupan. Kita solat tu semua ada makna dia. Solat adalah suatu amal paling agung di dalam Islam. Dia adalah amal yang paling agung dalam Islam. Barang siapa yang menjaganya akan beruntung di dalam kehidupan, dan barang siapa yang mensia-siakannya akan celaka dan rugi. Allah SWT memfardukannya bagi hamba-hambanya
yang beriman agar menjadi penyambung ke hadratnya dan untuk mengingati keagungan dan sebagai ungkapan syukur kepada nikmat-nikmatnya. Kerana itulah solat adalah asas kepada kemenangan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Rasulullah SAW bersabda, awaluma yuhasabu bihi al-abdu, iaitu yaumal qiyamati as-salat. Maksudnya apa? Perkara pertama yang dihisap pada seorang hamba adalah solat. Apabila baik solatnya, iaitu saluhat lah, iaitu baik solatnya, maka baiklah seluruh amalnya. Apabila rosak solatnya, maka akan rosaklah seluruh amalnya yang lain. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ini sangat penting. Di mana solat ini adalah amalan yang pertama sekali akan dihisap oleh Allah SWT di hari kiamat. Kalau baik, baiklah. Kalau solat dia tak baik, tak baiklah dia. Ini. Amal-amal yang baik lain semua tak baiklah. Sebab itu solat itu imaduddin, tiang agama. Solat ini adalah imaduddin, tiang agama. Yang kalau solat ini runtuh, agama itu runtuh. Orang kadang dia melakukan semua amal ibadah tapi dia miskin, dia tak dapat memberi zakat. Islam masih kokoh. Tapi kalau solat, hancur. Kerana apa? Solat itu tiang agama. Maka tidak hairanlah solat itu jadi penanda aras atau kayu ukur bagi amalan setiap manusia. Sesungguhnya menjaga solat yang sempurna dengan sempurna dan dengan melaksanakannya dengan khusyuk serta menundukkan diri di hadapan Allah SWT akan tertanam di dalam hati bahawa Allah SWT sentiasa mengawasi. Jadi apa? Kalau saya kata kunci nak tahu orang tu baik ke tak baik adalah tengok solat dia. Cara nak tengok solat dia, dia tu istiqamah solat tak? Dijaga tak solat dia? Sebab apa? Saya bagi contoh simple. Dulu banyak orang tanya, terutama mahasiswi, pelajar-pelajar saya di kalangan perempuan, tanya, Ustaz, saya ada calon ni, dia ni nak kahwin dengan saya tak tahu dia ni baik ke tak baik, kami tak pernah jumpa, dia belajar di sini, saya belajar kat sini, ini macam mana? Contoh dia, baik ke tak baik, sesuai ke tak sesuai? Saya kata simpelnya, kita kena tahu solat dia macam mana. Kalau dia pelajar seorang lelaki yang menjaga solat dia, berarti dia orang yang baik. Lalu macam mana saya nak tahu dia solat ke tak solat, Ustaz? Bukannya kami duduk serumah. Betul, of course lah. Macam mana nak tahu? Cara nak tahu tu bolehlah dengan banyak indikasi-indikasi yang boleh kita uji budak orang tersebut. Dia jaga solat tak? Tanya, dah solat ke belum? Kalau kita tengok dia meremehkan solat ke tak? Kalau dia meremehkan solat, berarti dia bukan termasuk orang-orang yang menjaga solatnya. Tapi kalau orang yang, ni solat, saya kena solat dulu. Contoh dia kalau dia cakap dalam telefon ke, tengah chatting, minta izin nak solat dulu. Contoh dia. Ini menunjukkan tanda bahawa dia adalah orang yang benar-benar menjaga solat. Kalau dia tak jaga solat, jangan kahwin. Kenapa? Bahaya. Kalau kahwin dengan orang yang tak solat, dikhawatirkan, ditakutkan sampai nanti apa yang akan terjadi. Dia mungkin akan, iaitu apa? Dia tidak bertanggungjawab terhadap isteri dia, terhadap anak dia. Kenapa? Kerana dia meremehkan tanggungjawab dia terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini. Okey. Barang siapa yang diawasi oleh Allah SWT pasti akan merasa takut dan bertakwa kepadanya. Dan dia akan melakukan perkara yang diredai oleh Allah dan akan selalu jujur ketika berkata-kata dan akan menepati janji-janji, akan menunaikan amanah dan akan sabar ketika mendapat musibah dan akan bersyukur ketika mendapat nikmat-nikmat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Innal insana khuliqa halu'a. Innal insana khuliqa halu'a. Idza massahu syarru jazu'a. Sesungguhnya manusia itu dijadikan bertabiat resah gelisah, iaitu lagi bakhil kedekut. Apabila ia ditimpa kesusahan, dia sangat resah gelisah. Wa idza massahul khairu manu'a. Dan apabila ia beroleh kesenangan, ia sangat bakhil kedekut. Illal musallina, kecuali orang-orang yang mengerjakan solat, alladina hum ala salatihim daimun,
iaitu mereka yang tetap mengerjakan sembahyangnya. Jadi orang-orang yang menjagakan solatnya. Seorang hamba yang menjaga solatnya dengan sempurna tidak akan lupa dari pengawasan Allah SWT. Dengan sebab kesibukan pekerjaan-pekerjaan dunia, sesungguhnya orang yang menjaga solatnya dengan khusyuk akan diampunkan dosanya dan akan dicintai oleh Tuhannya. Rasulullah SAW bersabda, inna kulla salatin, iaitu apa? Sesungguhnya setiap solat akan melebur dosa yang dilakukan sebelum solatnya. Rasulullah SAW bersabda, iaitu barang siapa yang meyakini bahawa solat adalah suatu hak yang wajib, maka dia akan masuk syurga. Hadis riwayat Ahmad. Lalu barang siapa yang tidak menjaga solat, maka dia akan terhalang di dunia ini dari keberkatan nikmat, keberkatan umur dan taufik untuk melakukan kebaikan di dunia, dan akan disiksa setelah mati nanti dengan dipecahkan kepala dengan batu yang besar, dan setiap kali kepalanya pecah akan dijadikan semula, dan di hari kiamat akan dibangkit dengan wajah tanpa tanda nur dan tanpa ada nur, bukti keimanan, dan tidak akan selamat daripada azab kehinaan dan kecelaan. Wahai kaum muslimin, bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan janganlah solat dan jagalah solat, dan jagalah solat dan lakukanlah ia kerana Allah SWT, dan lakukanlah dengan khusyuk. Janganlah jadikan suasana sejuk dan kesibukan pekerjaan hidup menghalangi dirimu untuk melaksanakannya. Maka bersungguh-sungguhlah kalian untuk melakukan solat subuh pada waktunya ketika nikmatnya tidur dan malas. Dan janganlah melalaikan kalian solat asar akan waktu kesibukan. Berhati-hatilah jangan sampai harta perniagaan, pangkat kedudukan, pemerintahan dan kerajaan membuat kalian sibuk dan lalai daripada menunaikan solat. Jadilah kalian seperti yang disebut oleh Allah SWT, rijalun la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakah ila akhirih, ila al-ayah. Iaitu ibadat itu dikerjakan oleh orang-orang yang kuat imannya, yang tidak dilalaikan oleh perniagaan atau berjual beli daripada menyebut serta mengingati Allah, dan mendirikan sembahyang serta memberi zakat. Mereka takutkan hari kiamat yang padanya berbalik-balik hati dan pandangan. Mereka mengerjakan semuanya itu supaya Allah membalas mereka dengan sebaik-baik balasan bagi apa yang mereka kerjakan, dan menambahi mereka lagi dari limpah kurnianya. Dan sememangnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya dengan tidak terhitung. Ahmad dan Tabrani meriwayatkan di dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir dan Al-Mu'jam Al-Awsat, dan Ibn Hibban meriwayatkan di dalam kitab sahihnya daripada Abdullah bin Amr, sesungguhnya Rasulullah SAW bercerita tentang solat pada satu hari dan bersabda, man hafadha alaiha kanas lahu nuran, barang siapa yang menjaga solat maka baginya cahaya dan bukti dan keselamatan di hari kiamat. Barang siapa yang tidak menjaganya maka tidak ada baginya nur, bukti dan keselamatan di hari kiamat, dan di hari kiamat nanti dia akan bersama dengan Qarun, Fir'aun, Hamman dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban. Hadirin wa hadirat hafizakumullah, ini menunjuk pentingnya untuk kita menjaga solat kita, dan ini adalah hikmah daripada solat. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada Abu Musa radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melakukan dua solat yang sejuk, iaitu subuh dan asar, maka akan masuk syurga. Subuh tu paling susah. Sebab apa? Adalah kerana pada waktu pagi orang nak bangun, susah. Yang kedua asar. Sebab apa? Tengah relax lepas zuhur, kerja kan panas tu.
kita pun rehat. Dan bila masuk waktu asar, mulalah panas tu mula berkurang. Waktu tu kalau nak bangun untuk berangkat solatul wusta ni, ini paling berat. Ya, terutama orang Arab yang tinggal di sana lah, untuk bangun solat. Beza dengan maghrib dengan isyak. Ini beza dengan zuhur. Zuhur sebab apa? Dia itu habis kerja, zuhur balik terus solat. Contoh dia. Lalu Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, bagaimana menurut kalian seandainya ada sungai di hadapan pintu rumah salah satu daripada kalian, di mana dia mandi di situ setiap hari, apakah masih ada tertinggal kekotoran pada tubuhnya? Mereka menjawab, tidak ada kekotoran sedikit pun. Rasulullah SAW bersabda lagi, maka begitulah perumpamaan bagi solat 5 waktu, di mana Allah SWT menghapus dosa-dosa dengan solat tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Imam Muslim dan Tirmizi dan lainnya meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, as-salatu al-khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati kafaratun. Salat 5 waktu dan solat Jumaat hingga solat Jumaat yang berikutnya adalah pelebur dosa di antara selagi mana dia tidak melakukan dosa besar. Jadi antara satu solat, iaitu solat Jumaat, dengan solat Jumaat yang lagi satu, iaitu seminggu ini, dia adalah pelebur. Solat tersebut adalah pelebur bagi dosa-dosa dia selagi dia tidak melakukan dosa besar. Inilah antara keistimewaan yang menunjukkan ketinggian derajat Rasulullah SAW. Sekarang penutup. As-Said Al-Walid As-Said Alawi bin Said Al-Abbas, Said Abbas mengatakan dalam syairnya. Lalu Abu Yasir Muhammad Al-Maliki menutup kitabnya dengan membacakan syair yang dikarang oleh ahyandanya sendiri, iaitu Said Alawi bin Abbas. Seberkas pancaran cahaya dari manusia terbaik seluruh alam, memancar dari ufuk menjadi petunjuk bagi orang melihat. Maka menjadi teranglah kebenaran bagi orang yang pintar. Dengan ini mereka menjadi orang yang mendapat petunjuk dari Allah SWT. Mereka memenuhi seluruh pelosok alam dengan ilmu dan petunjuk. Mereka terus menjadi pejuang yang membuka ufuk-ufuk alam. Kezaliman akan kalah dan hina ketika memancar keadilan orang alim. Taman syurga yang rendang naungannya, lebat buahnya untuk dipetik. Pintu-pintunya telah dibuka dengan lebar. Maka masuklah ke dalamnya dengan salam dan keamanan. Wahai anak-anak Islam, marilah kita memetik hikmah agama pancaran keyakinan. Kita belajar Al-Quran dan Sunnah, petunjuk cahaya alam dari Nabi Muhammad Al-Amin. Betapa agung bagi Nabi yang diperjalankan oleh Allah dari Baitullah bersama Malaikat Jibril Ruhul Amin. Melihat rahsia-rahsia di dalam perjalanan itu dan mendatangi Masjidil Aqsa lalu mengimami para Rasul. Tanyalah mihrab di mana tempat sujud baginda, di atas batu kerikil yang diliputi mutiara berharga. Tanyalah Mi'raj di mana baginda naik, di atas kemuliaan yang penting bercahayalah dahi. Baginda telah naik hingga tempat tertinggi, mendekat jarak 2 busur panah dengan azam yang tidak luntur, berbicara dengan Allah dan mendekatkannya. Begitu banyak beliau mendapatkan keutamaan dan pertolongan yang hebat. Bukti-bukti keagungan ini mempunyai rahsia yang tinggi, menyebarkan hikmah dari agama yang paling toleransi, mukjizat-mukjizat yang kekal cahayanya, menjadikan dunia mulia di setiap masa. Berpalinglah dari orang-orang yang bodoh tentangnya, mereka telah buta. Celakalah mereka kerana telah lari berpaling. Seandainya aku tahu, apakah mereka mengetahui? Sesungguhnya cahaya itu telah memecahkan kegelapan dengan cahaya yang terang. Wahai anak-anak Islam, marilah berlari menuju derajat yang tinggi. Sesungguhnya kalian adalah tenteranya pemimpin para Rasul. Bangkitlah untuk kemuliaan dan ambillah bendera ilmu dengan tangan kanan segera. Bungkuskanlah
akhlakmu dan jagalah haknya. Tolonglah Islam dan hormati yang membaguskannya. Terimalah daripadaku pujian yang wangi ini, seperti wangian bunga atau seperti yasmin. Dan doa setiap kali aku membacanya, dunia dan isinya berkata amin. Selawat Allah dicurahkan ke atas Al-Mustafa dan ke atas keluarga dan sahabat baginda sekalian. Sekian saja pengajian kitab Al-Anwar Al-Bahiyah karangan Abuya Said Muhammad Aliyu Al-Maliki. InsyaAllah kita harapkan apa yang kita mengaji ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat fi dini wa dunia wal akhirah. InsyaAllah saya akan doa pendek supaya ilmu yang kita mengaji menjadi ilmu yang bermanfaat. InsyaAllah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu kafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam tunjina bihim jami' ahwali wal afat wa taqdir lana biha jami' al hajat wa tutahhiruna biha min jami' sayiat wa tarfa'una biha indaka darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami' khairati fil hayati wa badal mamat. Allahumma arzuqna Allahumma zidna ilman nafi'an warzuqna fahman mubarakan fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma zidna ilman nafi'an warzuqna fahman mubarakan fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma zidna ilman nafi'an warzuqna fahman mubarakan fid dini wa dunya wal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah. Rabbana innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Khatam sudah pengajian kitab ini. InsyaAllah kalau ada waktu lagi kita akan sambung pengajian kita yang akan datang. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.